Dengar tak suara? Dengar? Dengar? Okay, kita start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Puan Madiha binti Mazhan, dan kepada semua yang turut serta dalam program kita pada malam ini. Okey, seperti mana yang kita semua ketahui, obesiti merupakan salah satu masalah kesihatan yang semakin meningkat bukan sahaja dalam kalangan rakyat, bahkan bukan sahaja dalam kalangan rakyat Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia. Oleh itu, pada malam ini kami bawakan seorang tetamu iaitu yang akan berkongsi mengenai topik pemakanan dan gaya hidup untuk mencegah masalah obesiti. Terlebih dahulu, sebelum itu saya akan berkongsi beberapa profil mengenai tetamu kita. Puan Madiha binti Mazhar mempunyai kelayakan dalam bidang sarjana muda dietitian dengan kepujian di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau pernah berkhidmat sebagai dietitian di KPJ Pahang Specialist Hospital selama 5 tahun, dan sekarang Puan Madiha sedang berkhidmat sebagai dietitian di Hospital Pakar Perubatan di IIUM. Dan beliau juga turut terlibat dalam menyampaikan ceramah kesihatan awam kepada syarikat-syarikat korporat. Selain itu, Puan Madiha juga terlibat dalam program doktor di radio Faham FM yang membincangkan pelbagai topik yang berbeza. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Madiha untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada malam ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Nur Hidayu Dengar tak suara? Dengar Puan? Dengar tak suara? Dengar? Ha? Dengar. Okay. Alright, terima kasih Nur Hidayu. Actually saya di-invite oleh Arifah hari tu untuk dia nak suruh sharing tentang pemakanan untuk prevent obesity kan. Okay. Actually basically saya Hidayu terang tadi, saya Madiha daripada dietitian daripada sekarang saya bekerja di IUM Medical Studies Center. Dan yang ni saya buat bawa Eagle consultancy ni macam saya punya part time macam freelance lah. So, sometimes saya akan gunakan platform tu lah. Okay. So hari ni saya nak tahu yang dekat dalam ni semua student semua student ke? Dengar tak? Mostly student lah. Student lah. So korang basically background dalam apa? Maksud saya course. Saya lupa nak tanya itu. Course kita orang campur. Campur. Sebab saya tahu yang ni untuk final year punya projek Ya. Okay, sekejap saya share saya punya slide. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Sekejap saya besarkan. Okay, boleh nampak Boleh? Boleh. Boleh. Akan tak nampak korang ni? Okay, yang tadi yang besar tadi nampak Okay. Korang respon Arifah. Okay, nampak Nampak tak? Boleh? Nampak Nampak. Nampak, alright, okay. So, hari ni kita akan boleh start hari ni akan nak share pasal healthy eating lah untuk prevent obesity. So, basically kalau kita tengok sekarang ni penyakit kronik dah jadi membuat isu kan. So, basically chronic disease ni berkaitan dengan pemakanan lah. Selalunya kalau penyakit-penyakit kronik yang berkaitan dengan pemakanan ni adalah daripada
Contoh kencing manis, diabetes mellitus. CVD ni macam cardiovascular disease, maksudnya penyakit jantung. Lepas tu kita ada juga obesity yang kita nak diskriminasi, and then hypertension, darah tinggi, osteoporosis untuk tulang lah. Okay. Satu contributor, main contributor kes dekat dalam community tu kalau kita tengok bila kita selalu ada masalah baik dia akan affect treatment cost yang government provide, and then dia akan affect juga quality of life kita and also kita kerja lah. Okay, other than that kita akan ada disability adjusted life, maksudnya kadang kita cacatan lah. Okay. So, risk factor dekat sini kita. Ya? Apa ni slide tak gerak? Akak dah gerakkan slide? Tak ada gerak. Akak gerak? Slide still dekat first punya slide. Yang mana? Yang gambar tu? Yang healthy eating tu. Oh ya ke? Sekejap. Gerak tak? Tak. Masih dekat. Tak. Stay dah situ. Sekejap sebab akak punya gerak je. Baru gerak. Baru gerak Baru gerak. Okay, gerak. Dah besar. Sekejap akan try tekan balik. Okay, nampak tak? Yang chronic disease. Nampak. Nampak? Okay. Apa pula tergerak? Alright. Sorry, lambat. Okay, nampak Nampak? Nampak. Okay. Yang ni chronic disease. Okay, yang ni kita tengok risk factor. Dah pergi ke next slide ke? Dah nampak? Boleh? Apa tak nampak korang kena? Risk factor. Oh, tak nampak. Tak nampak. Tak gerak. Tak nampak Dia lag ni. Sekejap. Nampak dah? Baru nampak. Tapi kalau macam ni korang nampak besar kan nampak kecil? Sebab yang ni nampak buka dekat slide. Tak nampak jelas lah. Nampak jelas kan? Oh, maybe aku dekat sini. Sekejap. Sekejap. Ni lambat gerak tadi. Lambat gerak. Lambat gerak. Sekejap akan gerak juga dekat lain. Sekejap. Nampak. Sekejap kat dalam buka PowerPoint. Okey, nampak tak?
Okay, nampak? Nampak Okay. Nampak tak? Next slide. Nampak? Nampak okay. Right. So yang ni tadi yang aku start kata nampak okay, yang ni nampak and then risk factor dia. Nampak tak? Nampak. Okay, nampak. Alright. Nampak proceed. Okay, untuk risk factor ni, basically kalau kita tengok kalau orang ada penyakit kronik ni, dia punya risk factor kita ada modifiable factor atau yang tak boleh diubah, and ada modifiable factor ni maksudnya faktor yang boleh diubah lah. So kalau faktor yang tak boleh diubah macam kita punya genetik ataupun genetik lah. And then fiber factor ni selalunya kita punya diet, kita punya smoking, alcohol, so stress lah. Lepas tu ada juga socio-economic and culture and also environment. So dia sudah punya perspektif dia dia akan increase body weight ataupun obesity, dan kenaikan blood pressure, and then bawah kita nampak blood okay, blood sugar. Alright. Akak, And then sorry. ya. Apa ni tak dengar suara akak tenggelam timbul. Oh ya ke? Tengah timbul Kejap dengar, kejap tak dengar. Sekejap. Akak try. Sekejap. Suara pula tak dengar. Sekejap. Akak kena dekatkan mic kot. Dengan tu. Sekejap. Okay. Sekejap. Sekejap. Okay, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar. Dengar Dah dengar? Okay. Tadi pakai earphone, takut dia tak dengar dekat situ. Okay, slide ni nampak kan? Nampak. Alright. Okay, so bila ada masalah yang ni tadi, bila kita punya kita punya blood sugar dah tinggi, blood pressure pun dah tinggi, kita punya ada masalah obesity, so bila ada masalah ni dia akan lead to chronic disease itulah. Contohnya yang stroke, sakit jantung, lepas tu ada diabetes, cancer ataupun problem lungs problem. Okay. So tengok, pagi tadi ada makan macam ni ke breakfast? Okay, ni tengok pagi tadi kita ada makan breakfast macam ni ke? Nasi lemak ke? Ada yang makan nasi lemak ke pagi tadi? Ataupun ada makan roti canai ke? Apa kau pernah makan? Okay, ataupun fast food. So kena makan candy ke, pizza ke kan? Ataupun ada tak yang tak ambil breakfast? Kata nak kurus tapi tak ambil breakfast. Ada tak? Ada juga kan? Okay. So kita imagine kita ni macam kereta lah. So selalunya tiap-tiap pagi ni before kita nak pergi kat mana-mana, of course kita akan panaskan enjin kereta tu kan? So sama juga macam badan kita. Bila before kita nak bekerja ataupun pagi tu before kita pergi kelas ke apa, of course kita nak badan kita nak kena panaskan isi minyak dulu lah. Sebab tu kita kena makan dulu and ambil breakfast pagi lah. Okay, so kalau kita tengok dekat Journal of Obesity Research tahun 2002, dia kata 78% of 3,000 volunteers dekat US, dia berjaya menurunkan berat badan dia and maintain dia punya berat badan lepas dia ambil breakfast. Okay, so kalau kita tengok dekat Adult Malaysian Nutrition Blood 2003, 1 out of 10 adult Malaysian, dia orang tak ambil breakfast. So basically kita punya masyarakat dekat Malaysia ni memang tak ambil breakfast lah. Okay, clear tak? Dengar tak? Dengar. Okay, ni kita tengok tadi lah. Yang ni kita punya daily diet ke? Contoh macam tadi kakak tanya, ada tak skip breakfast ataupun tak makan, ataupun suka junk food,
ataupun selalu makan makanan manis, makan lewat malam. Selalu student ni suka makan lewat malam kan, tak tidur lagi makan kan. Okay, so kita tengok kenapa healthy eating ni penting. So basically kalau kita tengok dekat sini, nutrition ni penting untuk kita punya lifestyle, kita have a good lifestyle, kita maintain kita punya body, and then kita untuk normal growing body lah, untuk pertumbuhan kita. Okay. First sekali yang penting, kalau dalam kita punya apa untuk pemakanan sihat ni, first sekali kita kena makan variety of food. Maksudnya pelbagaikan makanan tu lah. So bila kita makan pelbagai makanan ni, kita akan meet daily nutritional requirement dan kita akan boleh avoid excess and deficient jugalah. Maksudnya kalau contoh ada orang yang tak cukup nutrien ke, dia akan jadi malnutrition. Ada yang terlebih akan dapat kolesterol pula kan. So masalah-masalah macam ni dia akan contribute dekat penyakit risiko yang berkaitan dengan diet lah. So kita kena bear in mind three things ni, variety, balance and moderate. So basically kita kena makan berbagai jenis makanan. So maksudnya yang terdiri daripada protein, karbohidrat and also fiber and also kita punya vitamins and minerals lah. Lepas tu next kita kena ambil makanan yang balance. Balance and also moderate. Selalu yang ni kita biasa dengar kan, suku-suku separuh kan. Okay. So yang ni kalau kita tengok kita punya Malaysian food pyramid. Okay. Malaysian food pyramid ni, so dekat bawah sekali kita punya karbohidrat. So basically contoh karbohidrat kita rice, noodle, bread, cereal, produk ni lah. Okay, second is fruit and vegetable. So biasanya sayur ni kita ambil 3 serving and then buah-buahan ni kita ambil 2 serving lah. And then yang atas yang kedua protein. Protein, intake of protein. Contoh protein boleh ada daripada produk ikan, ayam, produk-produk ternusu, susu kan. And also legumes lah. So yang kita kena eat less ni selalunya yang kita tahulah macam makanan-makanan yang berminyak, yang manis, sugar and also yang masin lah, yang salt. So yang ni contoh karbohidrat intake kita, pengambilan karbohidrat maksudnya untuk breakfast, lunch dengan dinner. Okay. So kalau kita tengok kat sini contoh kalau macam nasi, kalau kita ambil macam pagi lah sebenarnya saya tengah hari lah. Tengah hari kita makan nasi dengan lauk kan. So biasanya dalam pinggan kita tu, kita ambil nasi tu dalam 1 to 1.5 cup. Maksudnya kalau dalam pinggan kita yang bulat tu kan, kita ambil suku je. Selalunya dalam 1 ke 2 sendok lah lebih kurang. Suku je. And then kalau porridge kita ambil dalam 2 ke 3 cup untuk satu hidangan ni lah kalau kita makan. And then noodle, dia punya sukatan pun lebih kurang sama 1 ke 1.5 cup which is dalam 1 ke 1.2 sendok lah. Biskut pula kalau macam makan pagi ataupun morning tea ataupun afternoon tea ke, boleh makan 6 hingga 9 keping biskut. Okay. Ataupun kita boleh ambil juga bread 2 hingga 3 slice ataupun capati kita ambil 1 piece. Okay, dia punya kalori untuk setiap serving yang contoh akan bagi ni, actually dia sama je. Maksudnya satu untuk 1 ke 1.5 spoon tu sama je dengan kalori 2 hingga 3 slice roti. Ataupun sama juga dengan biskut 6 hingga 9 keping. Okay, sebab dia by serving ataupun hidangan kita panggil. Okay, cerita macam ni. So kalau macam roti capati ni kita bagi 1 serving dia besar ni, 2 serving dia besar ni, 3 serving dia besar ni. So basically kalau macam kita on diet ke apa, kita boleh ambil 1 to 2 serving lah. Kalau macam contoh macam pagi kan makan mi goreng ke apa, so boleh ambil dalam 2 serving. Banyak ni lah. Okay. So for serving ni selalu for 6 serving ni kira dah besar lah. For serving ni okey lagi, boleh lagi tutup for serving ni okey lagi. Tapi 6 serving ni kalau boleh avoid lah. So ini kalau boleh tengok satu pinggan penuh kita panggil. So kalau 2 serving ni kita panggil suku lah kalau dalam pinggan bulat kita tu. Okay. Ini untuk sumber karbohidrat. So kalau kita tengok dekat sini, pinggan sihat Malaysia kan. So yang ni kita punya healthy plate. So kita ada suku daripada ni adalah nasi, mi, roti, bijirin dan produk bijirin lah.
Maksudnya macam tu makan nasi ke pasta ke apa, so dekat sini kan, suku. So another suku kita ada ikan, ayam, daging dan kacang. And then another half ni kita ada sayur and buah-buahan. Okay. And then make sure bila kita makan nasi ataupun makan nasi lah selalunya siap macam ni, kita ambil air kosong lah. Untuk kita tak nak lah, kalau boleh avoid lah air apa ni, air manis tu. Untuk apa ni, yalah, untuk lead tu kita tambah kita punya kalori kan. So untuk yang selamat minum air kosong. Okay. So yang kedua kita maintain healthy body weight. Okay, so BMI. Tahu tak cara kira BMI? Tahu tak? Suara saya tak dengar. Okay, BMI. Cara kira BMI, weight bahagi height meter square. Maksudnya kilogram bagi meter tinggi dalam tinggi. So kita boleh tengoklah kategori kita kat mana. So kira sekarang, apa normal? Cuba kira. Nak suruh kira je. Okey. Cuba kira. Nampak tadi? Okey. Berat bahagi dengan tinggi darab tinggi. So kita tengok siapa yang, berapa orang yang normal kat sini. Cepat kira nak tengok siapa obese kat sini. Okay, siapa normal? Ada normal range dia 18.5 hingga 24.9. Okay, Arifah berapa? Berapa? Kena bagi tahu ke? Mari. Saya cakap lah. Berapa? Normal lah. Kau segan nak bagi tahu. Pasti tak Okay, tak apalah. Simpan untuk diri sendirilah. Nanti kan orang lain tahu pula kan. Okay, so tak apa. So maksudnya semua tahulah kira macam mana kan. Alright, okay. So, next. Sorry. Okay, so yang ni kita dah dapat lah. So biasanya kita nak BMI kita dalam range 18.5 hingga 24.9 lah. Which is untuk normal lah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan BMI ideal tu ataupun normal tu? So first kali, selalunya kita akan buat exercise lah. Exercise ni selalu kita akan buat 3 kali seminggu dengan session 20 ke 30 minit per session. Okay. And then second, kita try to lead a more healthy life lah. Maksudnya instead of kita guna tangga, kita gunakan lift. Sorry. Instead of gunakan lift, guna tangga. Apalah. Betul. Instead of gunakan lift ataupun elevator tu, kita gunakan tangga lah. Lepas tu kita, kalau boleh park kereta jauh-jauh kan. Kita bagi exercise sikit lah, kita jalan kat sana. Lepas tu kita masuk kereta sendiri, kita kemas rumah sendiri. And then yang ketiga ni yang penting lah, makanan kita tengok apa yang kita makan. So basically apa yang kita makan ni kita kena kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak, makanan yang tinggi kalori, macam snacking yang tak sihat tu. And then kita kena avoid makan secara berlebihan and make sure kita ada proper meal timing. So maksudnya kalau macam nak kurus, kita still kena ambil makan tu. Maksudnya contoh cakap, macam Arifah cakap saya nak kurus lah tapi saya makan sekali je sehari. Macam tu salah lah. Okay, kalau ikutkan proper meal timing ni, maksudnya kalau kita makan pagi yang 3 main meals tu macam breakfast, lunch dengan dinner tu wajib lah. And then kita ada juga snacking in between tu. Maksudnya kita ada morning tea, kita ada afternoon tea and also supper tu. So kalau kita tengok banyak kan makan kan, 6 kali makan. Tapi sebenarnya kita makan tu kerak tapi kuantiti yang kita ambil tu sikit-sikit. Okay. Let's say kalau macam korang tak makan breakfast, dan tiba-tiba tengah hari je lagi mesti korang lapar punya kan.
So of course bila kita dah pagi tak makan, bila tengah hari tu kita akan tend to ambil banyak punya confirm. Sebab kita lapar kan. Kita jadi macam kodok makan lah. Sebab tu orang cakap kenapa saya makan 2 kali je tapi tak kurus-kurus. Sebab tu lah. Okay. Alright. So yang ni kita tengok kita punya pyramid activity. Okay, nanti akan pergi satu-satu. Okay. So yang everyday, yang hari-hari yang patut kita buat selalunya ialah play outside. Ambil naik tangga, sit down elevator. Lepas tu kalau ada macam ni taman-taman kat rumah tu, kemas taman-taman kat rumah and then mandikan pet. And then kalau pergi kedai kat dekat tu tak payahlah nak naik motor ataupun naik kereta, je jalan kaki je. Lepas tu berjalan lah dekat area rumah tu kan, go for walking lah. Okay. So yang ni 3 to 5 times a week. Oh sorry, dia lari sikit ni. Okay, tak apa. So aerobic exercise at least 20 minutes lah. Selalu aerobic exercise ni contohnya macam kita main rollerblade, kita main biking, kita main skateboard ataupun rope climbing, swimming and running lah. Yang biasa kita buat aerobic exercise, swimming and running. Okay, recreational activity ni selalunya dalam 20 minit. So 20 minit ni selalu macam kita main basketball, volleyball, kickball, soccer ataupun main ski lah. Okay. Ya Allah, dia lari lah. Sorry ya. 2 to 3 times. Tengok dekat sini je. So yang ni 2-3 kali seminggu. Biasanya yang kita main leisure and play time lah macam swing, canoeing, tumbling, or main golf kan. And then yang ni strength and flexibility. Kalau ada buat dancing ke, martial art ke, yang ni 2 to 3 times per week lah. Okay. So yang ni of course lah kalau boleh kena cut down. So kalau macam kita sama tengok TV, ada video and computer games tu, and then kalau macam kita duduk 30 minit tu, kita kena bangun. Tak boleh macam duduk lama sangat 30 minit macam tu kan. So even though kalau macam kita buat assignment pun kalau duduk lama dah lama dah 30 minit. Okay, bangun, pergi jalan dulu dan baru sambung balik. Okay. Alright. Okay, so far faham tak? Laju sangat ke kah? Faham. Faham eh? Okay. Okay, kalau diet kita tak balance, kita tengok contoh kita makan banyak tapi kita buat aktiviti kurang. Lepas tu tengok badan kita akan jadi macam mana. Kita akan jadi macam ni lah. Obese lah kan. Kalau kita makan sederhana, kita buat banyak aktiviti, exercise apa semua, of course kita akan dapat BMI ataupun badan yang ideal lah, berat badan yang ideal. Okay. Okay. So yang ni korang bayangkan kalau korang makan double cheeseburger, which is dia punya kalori 430 kilokal, korang nak bakar kalori ni, korang bersamaan kena korang kena buat rock climbing lah. Baru terbakar 420 kilokal ni. Okay. Ataupun contoh korang makan french fries dekat MME ke mana kan 434 kilokalori dia punya satu ni yang large ni lah. So kalau you nak burn ni, you kena buat river cross country. Macam tu 473 kilokal. Okay. Ataupun okay, makan nasi lemak. Siapa makan nasi lemak pagi tadi kan? Dah swimming ke belum hari ni? Okay. Makan nasi lemak, dia punya kalori satu pinggan tu 380 kilokal. So kalau nak bakar ni, dia punya kalori dia bersamaan korang buat swimming. Swimming 320 kilokal baru boleh terbakar kalori yang korang makan untuk nasi lemak tu tadi. Okay. Next, kalau korang makan fried chicken ayam goreng 213 kilokal, minum air coke 288 kilokal. So yang ni bersamaan, nak bakar ni bersamaan dengan main badminton 220 kilokal. Okay. Alright. So kat sini boleh tengok lah dia punya impact. Maksudnya kalau korang target berapa banyak korang nak turunkan berat badan, and then macam mana nak burnkan dia, how many calories boleh burn. Contoh kalau buat untuk main tenis boleh bakar 380. Kalau running biasanya boleh bakar 670. Even kalau tengok dekat sini paling tinggi kan rollerblade rollerblading 730. Okay. So macam kalau kita buat aerobik yang low impact baru 255. Okay. Even gardening pun 190. Kalau macam mungkin kita selalu bercocok tanam kat luar ataupun yang ada apa ni, kita ada taman kat luar tu, kalau buat benda tu
dia nampak sikit tapi bila dia buat kerap dia selalu buat, dia sama juga maksudnya dia kerap. So dia punya kalori yang dibakar tu banyak lah juga. Okay. Alright. So yang ketiga, next, minimize fat in food preparation. So yang ni kalau boleh kita kena kurangkan lah pengambilan lemak. Itulah. Tapi actually fat ni sebenarnya dia penting juga untuk supply energi dekat kita. And then buat makanan tu lagi rasa sedap lah. Cubanya kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan effect kita punya health lah. So biasanya kita kena ambil dalam balance and moderate. So akak terangkan SFA, Mufang dan TFA. Rasanya masa sekolah dulu dah belajar je kan, so pernah dengar juga. So SFA ni saturated fatty acid. Saturated fatty acid ni biasanya dia akan menaikkan kita punya LDL and TC. Tahu tak LDL dengan TC ni apa? Tahu tak? Siapa-siapa tahu? Okay. Tahu tak? Tak tahu? Alright. LDL ni low density lipoprotein. So basically dia panggil kolesterol jahat lah. So kolesterol jahat ni biasanya bila kita ambil pengambilan saturated fatty acid yang tinggi, dia akan meningkatkan kolesterol jahat dalam badan kita and also kita punya total kolesterol in our body lah. So bila kalau macam korang buat medical check up, korang akan ada tengok doktor akan cakap you punya LDL tinggi, you punya HDL rendah. Yang tu maksudnya tak baik lah. Sepatutnya LDL you kena rendah, HDL you kena tinggi. Okay. So kalau macam LDL kita ni tinggi, total kolesterol kita tinggi, yang ni kita ada high risk untuk dapat coronary heart disease lah, penyakit jantung. Okay. So apa fat yang bagus? Basically fat yang bagus adalah MUFA dengan PUFA. MUFA ni monounsaturated fatty acid and also PUFA ni polyunsaturated fatty acid. Okay. So kalau macam ini MUFA-PUFA ni kita boleh dapat daripada vegetable oil lah. Contoh macam minyak zaitun kan, sunflower oil, and also fish lah, daripada macam salmon omega apa tu. Kita punya minyak ikan. Yang ni dia bantu untuk turunkan blood kolesterol. Dia akan bantu turunkan blood kolesterol. Kalau TFA ni, trans fatty acid ni selalunya daripada sumber makanan, contoh macam biskut, cookies, kek tu. Yang ni trans fatty acid lah. Maksudnya hydrogenated fat. Okay, biasanya makanan-makanan macam ni dia akan menurunkan kita punya HDL. Dia akan meningkatkan kita punya LDL. So sangat bahaya untuk kita punya jantung lah. So ni HDL ni kira kolesterol baik. Dia akan turunkan kolesterol baik, dia akan naikkan kolesterol jahat tadi. Okay. So yang ni kalau boleh kena avoid. Okay, SFA dengan TFA ni. Okay, next. So macam lemak, minyak dengan gula tu kita kena consume sikit je lah. So biasanya macam lemak yang banyak fatty acid tu macam biasanya lemak dia tinggi fatty acid dengan vitamin A, D tu lah. A, D, E, K kan. Kalau simple karbohidrat ni dia akan provide calories tapi tak ada nutrient. Kalau macam simple karbohidrat ni contohnya sugar, yang gula kita tu kan. Kalau sodium ni dia ada MSG lah. Kalau kita makan contoh apa tu orang panggil benda lama dia MSG, contoh dekat dalam kita punya cube ayam ke ikan tu ada MSG, tak semestinya dalam garam lah. Okay. So kita tengok fat and calorie fat and high calorie. Okay, aku bagi contoh nasi lemak lagi kan. Nasi lemak je, sekian nasi lemak kan. Okay, satu set nasi lemak bersamaan makan 3 bowl of mi whole soup. Okay, bayangkan you makan satu set nasi lemak macam ni bersamaan 3 bowl of mi whole soup, ataupun bersamaan 3 set toasty. Dia punya kalori lah. Okay. Alright. So contoh yang ni makanan yang bergoreng lah. Ini fried food. So ayam goreng kalau boleh kita gantikan dengan ayam, contoh ayam bakar ke, ayam sup ayam ke. Tapi macam yang kulit-kulit ni kalau boleh kita remove lah, kita buangkan. Okay. Okay, macam sayur bergoreng macam ni kita nampak too oily kan. Dan ni kita boleh buat dalam bentuk sup lah, sup sayur kan. Okay, char kway teow pun dengan mi curry kita boleh gantikan dengan mi soup,
mi kari ke ni, laksa ataupun bubur air ke nasi air ke kan. So yang tu lagi nampak healthy lah. Instead of macam ni kita tengok macam ni kan macam banyak minyak kan. Okay, yang ni antara high calorie food kan. Ikan goreng, ayam apa semua ni lah. So kita tengok apa yang kita boleh gantikan dengan makanan-makanan yang high calorie. So yang ni antara choices of healthy food lah. So kita ada dekat sini ikan goreng tadi, kita boleh gantikan dengan ikan steam. Ikan steam halia ke, kita masak ikan asam rebus ke, ikan singkang ke, whatever lah, makanan-makanan macam tu lah. Okay. And then kalau kari ayam ni kita boleh gantikan dengan ayam bakar, ayam grill kan, ataupun dengan sup ayam lah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita punya sayur ni sangat berminyak. Kadang kita boleh tukar kepada sayur macam ni, sambil kita stir fry, kita masak sikit je, and then kita masak sup brokoli ataupun kita punya ada carrot lah dalam tu. Okay. Okay, selain daripada tu, kita punya nasi. Contoh, tadi nasi biryani, nasi biryani ni, kita boleh gantikan nasi ni dengan nasi putih ataupun beras perang. So kalau masa kenduri kahwin ke apa kan ada nasi minyak tu kan. So istilah ambil nasi minyak tu ambil nasi putih. Itu untuk orang yang nak lose weight lah. Okay. Lepas tu yang ni kita ada mi goreng. Mi goreng ni kita boleh ambil mi goreng ni kita gantikan dengan mi susu ataupun laksa Penang ke laksa lah. Okay, macam goreng pisang ni pula kita boleh gantikan dengan kopiah basah ke, apam-apam ke kan. So yang ni antara contoh-contoh makanan yang healthy lah, antara pilihan makanan yang healthy kan. Okay, yang ni kita boleh tengok kolesterol dalam makanan. Okay, kolesterol dalam makanan selalunya tinggi dekat macam telur kuning. Lepas tu macam kalau udang tu dekat kepala udang. Ayam pun tinggi juga kolesterol. Kalau tengok dekat ayam punya, kalau selalu bahagian kepak tu, kalau korang nampak bahagian kepak tu macam tulang je kan. Actually bahagian kepak tu bahagian yang paling tinggi kolesterol lah, sebabnya dia tak bergerak. Dan selalu kolesterol tu dia akan berkumpul lah dekat bahagian. So kalau nak selamat, kalau macam ayam tu better ambil yang bahagian dada lah. Okay. Okay, setakat ni faham tak? Masa laju lah. Okay tak Arifah? Tahu kawan? Okay. Okay? Okay, faham. Okay, yang keempat ni kita ni lah penggunaan kita punya garam Kalau kita tengok garam basically dia punya sumber-sumber daripada yang ni lah. Belacan, telur masin, kicap, sos-sos, pasal makanan-makanan yang dalam tin, QQ ayam ni, keropok, papadem semua ni memang tinggi garam. Okay. So kalau kita dapat control kita punya garam ni, actually dia akan bantu kita control kita punya blood pressure and also kita punya kidney function lah. Okay. Okay. So macam mana kita nak preventing ataupun nak elakkan daripada kita ambil terlalu banyak garam. So first sekali kita kena pilih makanan yang fresh food. Maksudnya makanan yang macam buah-buahan yang fresh, sayuran pun fresh, which means elakkan makanan yang dalam ni lah, yang dalam tin tu. Lepas tu kita gunakan spices atau herbs instead of using salt lah. Contoh korang buat spaghetti ke apa kan, jangan guna misalnya banyak guna macam oregano ke rosemary ke whatever lah yang herbs tu kan. Okay, lepas tu and then kita kena enjoy makan makanan tanpa garam. Okay. So and then kita also limit consumption of highly salted food. So biasanya kalau sos soya ke oyster sauce, sos tiram tu yang tu pun tinggi garam. So kalau macam masak tu kita try kurangkan. Tak adalah macam tak boleh makan langsung, boleh, tapi cuma kegunaan ni kita kena kurangkan lah. Dan kita kena baca label. Kita kena tengok sodium punya amount berapa. Okay, so biasanya kita limit dalam sehari dalam 10 gram sodium je lah. Which is kalau macam kalau dah masak tu dalam satu sudu besar lah sehari. Okay. So ini kita tengok dia ada penggunaan garam kat dalam ni. Kalau boleh avoid lah. Pun penambahan garam. Selalu kalau macam masak sayur, kalau dah macam letak
sos tiram tu tak perlu dah letak garam sebab confirm dah masin dah punya. Okay. Lepas tu yang ni kita punya nanas. Ini ada apa ni, ada kicap ni ya. Kalau boleh kurangkanlah. So makan nanas yang apa, fresh fruit je. Itu sama kalau makan ni jambu mesti kita nak asam boy kan. Asam boy tu pun kena kurangkan lah. Yang ni pun mayonis pun manis pula dah masin. Ini pun kicap lah. Okay. So yang ni penggunaan macam rojak mabi whatsoever, rojak tu kan. So yang tu pun kandungan garam dia tinggi. So kalau boleh kita gantikan dengan buah-buahan yang segar lah. So next adalah kita kena kurangkan pengambilan sugar ataupun pengambilan gula. Basically kalau macam gula ni dia bagi kita simple karbohidrat. Dia akan provide, biasanya karbohidrat ni dia akan provide kita punya energy lah. So biasanya recommendation kita not more than 10% of total energy. Ni daripada World Health Organization lah. So let's say kalau kita ambil excessive sugar intake ni, dia akan menyebabkan dental caries, dia akan menyebabkan GI irritation. Maksudnya kadang kita akan sakit perut. Okay? And then dia akan meningkatkan kita punya fat ataupun lemak lah. So macam mana kita nak avoid excessive sugar ni? Kita kena guna buah-buahan segar dan kita elakkanlah ambil buah-buah yang dalam ni. Kalau macam kita buat koktel ke apa kan ada sirap dalam tu kan. So yang sirap tu kita buang lah. So kalau kita nak guna buah tu kita boleh ambil dan kita basuh lah. Dan jangan ambil yang dia punya sirap. And then kita encourage gradual sugar reduction input. So kita kurangkan pengambilan gula dalam makanan. Kita guna natural flavor. Contoh macam kita boleh guna cinnamon, kayu manis kan. So kita nak enhance dia punya flavor lah without kita tambah gula. Dan kita kena make sure kita minum plain water a lot instead of sweet beverage. Okay. So kita tengok kita punya choices of snack dekat sini. Contoh kan, selalu yang biasa-biasa orang Melayu makan, kita selalu makan lah kan. Karipap, temosa pula, karipap ke temosa, goreng pisang, kuih manis ni selalu pagi-pagi kalau kita pergi kedai confirm ada kan. So, yang ni semua atas kita lah. Kita nampak kuih manis, kita punya choice lah. Kita nak ambil kuih manis ke ataupun kuih yang nampak macam apam tu kan. Apam tu tengok tak ada gula sangat lah kan. So yang tu atas kita. So untuk saya punya suggestion, kalau kita nampak ada kuih macam ni, ada juga nampak apam ataupun ada popiah basah ke apa, kita boleh tukar dekat ni lah. Maksudnya daripada ambil ni kita ambil kita punya apam ataupun pau ataupun popiah basah kan. Okay. So dia sebab yang ni dia nampak lagi healthy lah. So yang ni common snack yang biasa kita makan lah. Contoh kuih serimuka. Kuih serimuka dia punya kalori sama dengan awak makan. Contoh pagi tadi makan satu biji je kuih serimuka ni. Tapi actually kalori dia bersamaan dengan awak makan nasi tu, satu cup nasi tu tau. Dia punya kalori lah. Contoh, ambil lagi kuih lapis. Kuih lapis kalori dia bersamaan satu cup nasi ni. Okay. Macam tadi kita cakap tengah hari tadi makan setengah yelah satu cup nasi lah lebih kurang kan. So kalau dah pagi dah makan satu cup nasi dah, berapa kalori dah tambah. Sorry, ni kuih serimuka ni apa tak kuih apa. Okay, ni kuih serimuka. Ni dah 1.5 dah. Dia punya kalori bersamaan 1.5 nasi dah. Betapa banyaknya kalori dalam kuih ni. Okay. Lagi. Ni ambil karipap. Karipap pun sama juga. Satu kertas karipap tu samaan kalori dia 1 cup nasi. Donat pun lagi banyak. Donat satu biji donat tu bersamaan 1.5 cup nasi. Kalau korang makan daging donat ke Big Apple lagi korang bayangkan lah. Dan donat tu besar kan, lepas tu atas tu ada pula chocolate lagi tu kan. Berapa kalori dia. Okay, kita tengok dekat air pula kan. Kalori dengan sugar dekat dalam air. So yang ni kalau air kosong, kalori dia kosong je, zero je. Okay. Kalau air, ni air cordial 107 kalori. Air fresh orange 100 kalori.
air teh tarik ataupun minum 210 kalori. Sebabnya dalam ni kita ada tambah apa tu, susu pekat manis kan. Okay, so dia punya sugar ataupun ni kalau tengok air kosong, kalau kosong sugar pun tak ada lah, kosong lah. Kalau macam air apa ni, air apa tu cakap, Cordial ataupun perkawanan ni, dia punya kalori ataupun kalori tadi 107 bersamaan dengan 6,5 teaspoon gula dalam air ni okay. Kalau fresh orange pun sama 6,5. Jadi kalau tambah gula lah, kalau macam awak ambil yang fresh orange yang pure punya tak ada pun. Okay. So yang ni apa ni tadi? Teh tarik 6 sudu gula. Okay. Alright. So yang ni antara makanan-makanan yang kita kena kurangkan lah. Apalah tak boleh makan, boleh makan tapi cuma kita kurangkan lah. Tak adalah hari-hari kita makan kek, hari-hari kita makan coklat kan. Tengok ni pun dah sedapkan. Okay. So next is fiber. Okay, dapat kakak laju. Okay, untuk fiber ni sources of fiber. So biasanya makanan yang tinggi fiber ataupun serat ni sangat bagus. Selalunya contoh-contoh makanan yang tinggi fiber ni kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, buah-buahan dengan whole wheat food lah. Whole wheat food macam roast wheat ke ataupun bijirin-bijirin penuh yang lain lah. So apa benefits of fiber ni? Selalunya fiber ni dibantu untuk elakkan constipation, and then kita control dia punya blood sugar and also kita punya cholesterol level lah. Dan lagi satu yang penting, dia akan buat kita kenyang lama tau. Sebab tu kalau macam Rasulullah kan pernah cakap, kalau macam kita nak makan pagi sebelum makan nasi kita makan buah dulu kan. So buah tu kenapa buah? Buah tu tinggi fiber. So bila kita makan buah dulu kita akan rasa kenyang cepat lah. Maksudnya bila kita nak makan nasi tu kita tak akan makan nasi dengan banyak. Okay. So itu function fiber lah. So how to increase kita punya fiber intake? So basically kalau kita tengok selalu kita makan macam ni lah, nasi banjir, kuah banjir kan. Okay. So dia punya kaedah dia senang je. Kalau kita nak increase kita punya fiber intake, kita ambil yang Kak cakap tadi lah, suku-suku separuh. Which is jadi suku nasi, kita ambil suku nasi, and then kita ada ayam. Jadi kita punya sayur tu kalau ikutkan separuh daripada nasi tu lah. Maksudnya dalam satu mangkuk medium sayur. Okay. Okay, next kita kira drink plenty of water. So air tu sangat penting. Kita kena make sure at least kita ambil 6 hingga 8 gelas air sehari. Selalunya air ni pun boleh datang daripada buah, daripada sayur-sayuran and ada food jugalah. So air ni important untuk kita punya body function, masuk kita punya digestion, sistem pencernaan, kita punya nutrient absorption, penyerapan dan penghantaran nutrient lah, transportation. Dan also kita punya excretion waste product, untuk kidney itu juga. Dan also untuk kita control body temperature. Sebab tu kalau macam kita demam apa, biasanya mak kita yang kita suka minum air banyak-banyak kan. Betul lah tu. Maksudnya itu untuk control kita punya body temperature. Okay. Ini fluid requirement. Maksudnya yang ni setiap orang ada fluid requirement tersendiri. So yang ni korang boleh kira sendirilah berapa banyak air yang sepatutnya korang minum. Cara pengiraan dia, first 10 kg tu berat 10 kg yang pertama tu korang darah dengan 100 ml air. And then korang plus pula dengan second 10 kg weight. Berat korang lagi 10 gram yang kedua darah 50 ml water. So the balance ataupun remaining weight tu tadi korang darah dengan 30 ml water, and then korang akan dapat total fluid requirement. So boleh try kira lah. Okay, let's say kita bagi example. Contoh berat sini 55 kilo. So calculation dia 10 darab 100 ml plus dengan 10 darab 50 ml. Lepas tu yang balance tadi, 155 tolak 20 ada lagi 35 kan. So 35 tadi kita darab pula dengan 30. So total dia kita dapat 1000 plus 500 plus 1050. So kita dapat 2550 ml per day. Okay. So yang ni korang boleh try lah kira dapat tak banyak tu
perkiraan air tu. Sekejap, sorry. Okay, dapat ni? Next slide. Dapat. Dapat okay. So kalau orang cakap, contoh mungkin korang pernah dengar yang sebelah kan, kalau dia minum bergeleng-geleng air kan, minum air apa, banyak sangat air dia minum je kan. So basically yang tu, kalau ikutkan, kita punya requirement air, kita kena ada pengiraan kita lah, tak semua orang sama dia punya requirement air. Kalau lebih air pun actually bahaya juga untuk kita. So biasa macam saya cakap ni, kita kena be moderate. Okay, yang ni contoh resepi modification lah. Contohlah, yang ni agak-agak berlapis pandan mango kan. So apa yang kita guna, apa yang akak modify dekat sini, dia punya ingredient sama je jelly, dia ada pandan leaf, mango. Cuma yang akak guna kat sini, instead of guna santan, akak gantikan dengan low fat milk. So, bila akak gantikan dengan low fat milk, bacaan kalori dia akan kurang lah. So kalau ikutkan kalori yang ni 96 kilocal, dan fat dia 1 gram, protein 2.8 gram, kalsium 93 daripada susu, kolesterol pun rendah 4 mg, air 0.4 mg. Okay, next is untuk fruit smoothies. Fruit smoothies ni pun sama. Orang boleh guna banana ataupun any fruit lah. Strawberry ke, kiwi ke boleh guna. And then agak guna 1.5 cup low fat vegetable. So kita campur juga dengan low fat milk yang powder. Lepas tu kita guna gula pun satu tablespoon je gula. Dan kita guna ais. So kalori dia baru 192 gram. Okay. Itu punya fat dan also kolesterol dia lah. Protein. Next is kita ada sambal tumis petai and udang. So yang ni korang nak makan boleh je makan, tak ada masalah. Cuma kuantiti korang ambil and then tengok apa yang korang letak kat situ kan. Contoh yang ni yang aku buat, kita ada guna udang. Tapi udang tu kita dah buangkan kepala dia lah. Sebab aku cakap tadi kan udang dia punya kolesterol tinggi dekat kepala dia kan. Okay. So yang ni kita gantikan minyak kelapa sawit tadi dengan kita guna sikit lah minyak vegetable oil. Tapi minyak vegetable oil ni kena ingat, kita tak boleh guna, tak boleh jaga cerita. Jadi kan minyak kelapa sawit dengan minyak sayur. Okay. Next is ialah guna asam jawa lah. Plus jawa. So kalori dia 70 kilocal satu serving ni lah. Okay, untuk labu masak lemak pun sama juga. Gunakan dry prawns and anchovies, macam apa tu ikan bilis tu kita buangkan kepala dia tu lah. Ada nampak yang hitam-hitam kan, so kita buangkan. Dan kita guna low fat milk. So kalori dia yang kita dapat kat sini rendah lah, 250 kilokalori. Okay. Alright. So, to keep the body so basically kita yang penting lah untuk kita jaga badan kita, so that kita kena avoid daripada kenaikan berat badan ataupun obesity. Kita jaga kita punya ni lah, macam kalau kita jaga badan kita senang nak solat kan, nak buat kerja-kerja lain kan. Dan kalau ikutkan kita punya the doctor of the future, diorang dah takkan treat human dengan drugs right? And then dia akan prevent kita punya disease ni dengan nutrition. Sebab tu penjagaan makanan sangat penting lah untuk prevent disease. So kalau you boleh jaga makanan, you tak perlu jumpa doktor makan ubat tu. Sebabnya actually ubat tu kalau ikutkan dia ada lagi banyak side effect berbanding you makan makanan yang biasa kita makan ni lah. Jangan makan makanan pedas lah kan. Makanan yang biasa kita makan ni lah, cumanya pilihan makanan kita tu kena betul lah. Okay. So yang ni Rasulullah pun pernah bersabda, semula bagi manusia untuk makan beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tulang sulbinya. So kita pun disarankan makan, janganlah makan terlalu banyak kan. So makan bersederhana. So kalau kita tak mampu nak makan, kita hendaklah memenuhi sepertiga baru kita untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas. So kalau macam Rasulullah cakap, Isnin Khamis berpuasa, itu sunnah boleh buat, tak ada masalah kan. Okay, so I end my slide here. Thank you. Ada apa-apa soalan? Okay, mana stop. Ada apa soalan tak?
Ada beberapa orang tanya, ada tips tak macam mana nak kira kalori Sekejap, makanan? tak ada mana pula. Apa? Kena? Ada orang tanya, ada tips tak macam mana? Dengar tak? Ni kena. Nak kira kalori makanan. Nak kira kalori makanan. Ah. Selalunya kalau korang nak kira satu-satu tu susah juga sebab memang nak kena belajar. Boleh pakai apps. Apps apa? Yang kalori makanan ni. Cuba tengok dekat, aku rasa yang ada sekodok tu pun ada juga kan. Sekodok apa tu? Nutrient apps. Saya angkat tulis dulu. Kat sini ada, sekejap. Macam mana tu dia? Kejap sekejap. Mana chat ni? Mana korang punya chat? Ada My Nutri apps tu korang boleh cari juga. Sekejap, aku cari dia punya ni. My Nutri apps tu. Akan tulis dekat sini. Kalau korang nak kira kalori makanan tu, boleh install My Nutri dari situ. Boleh install, akan ada tulis dekat chat tu. My Nutri Diary tu. Hai. Yang ni, My Nutri Diary tu, yang ni. Ataupun cukodok.com pun aku rasa ada juga. Tak tahu ada lagi tak sekarang. Cukodok.com kan? Korang boleh tengok yang ni. Cukodok.com, banyaklah apps. Fitness app pun ada juga kan. Yang ni antaranya. Okay, so akan nak share yang tu tadi. Apa tadi aku cakap? Yang ni. Yang minyak tu tadi kan? Cakap minyak kelapa sawit dengan minyak vegetable oil kan. Kadang-kadang kan mak kita kan selalu cakap, oh saya masak, saya goreng ikan dengan minyak sayur kan. So healthy lah aku dia cakap macam kan. So actually kalau goreng ikan dengan minyak sayur tu lagi bahaya berbanding goreng ikan dengan minyak kelapa sawit. Sebab apa? Sebab kalau tengok minyak kelapa sawit tu actually dia punya komposisi dia lagi stable berbanding dengan minyak sayur tu tadi. Sebab tu kalau nampak mak-mak ke kat rumah ke ataupun yelah kawan-kawan kita yang goreng macam tu kan, bagi tahu dia cepat-cepat lah. Sebabnya kalau macam kita guna minyak sayur tu tadi ataupun minyak zaitun tu lah kata dia tadi kan, kalau kita guna dalam kuantiti yang banyak dia tak stable tau. Bila tak stable dia akan lead to cancer. So sangat bahayalah actually. And then dia akan boleh jadi apa tadi yang trans fatty acid tu pun. So dia akan increasekan kita punya LDL, increasekan kita punya LDL, reducekan kita punya HDL tu tadi. So yang tu kadang-kadang orang tak tahulah. So yang tu aku share jugalah dekat sini. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya ke? Tanyalah, tak kisah. Kalau korang nak tanya pemakanan pasal lain pun boleh je. Tak semestinya pasal obesity je. Contoh kadang-kadang ada orang macam contoh mak dia ada kencing manis tapi tak tahu macam mana nak makan ke ataupun darah tinggi ke, apa-apa penyakit pun boleh je. Boleh je tanya. Masih ada apa-apa soalan? Jika ada, dipersilakan untuk menanyakan soalan. Soalan boleh tanya. Nak tulis dekat chat ni pun boleh juga. Tak dengar. Korang basically daripada fakulti mana? Macam Nurul dari mana? Saya daripada Fakulti FHPK. Apa tu? Fakulti Hospitality. Apa? Macam mana? Aku tak dengar. Cuba tulis dekat chat. Fakulti Engineering ke bukan? Okay. Tak dengar. Tulis kat chat. Apa ni? Adakah makan makanan tidak mengikut waktu boleh menyebabkan obesiti? Ya betul.
Ya, betul. So kalau masa kita makan, computer security pelancongan dan kesejahteraan. Okay. Right. So kalau kita makan makanan tak ikut waktu memang akan menyebabkan obesity lah, sebab macam kakak cakap tadi lah, contoh macam pagi awak tak makan breakfast kan. So bila awak tak makan breakfast, so nanti tengah hari ataupun awak akan makan lewat, awak akan ambil banyak punya. So bila pemakanan kita dah tak teratur, kita tak dapat nak kawal kita punya kalori intake dekat situ. So basically kalau kita makan macam kata kita makan 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari, tak tentu waktu, memang confirm lah berat kita akan naik. Tapi selalunya kalau akak perasan selalu yang jumpa akak selalu dia tak ambil breakfast, dia akan skip breakfast. So bila skip breakfast ni memang confirm akan naiklah berat badan dia. Coklat pun sama juga. Coklat kalau nak makan coklat boleh, tapi kalau macam akak boleh suggest prefer lagi yang dark coklat lah, sebab dark coklat dia punya kalori lagi rendah compared yang macam Cadbury tu yang milk coklat kan, yang tu tinggi kalori. Berapa kalori yang perlu diambil oleh seseorang yang ada kencing manis, darah tinggi dan kolesterol untuk sehari? Okay. So basically yang ni saya akan letak around 1,200 kilokalori. Tapi dia depends juga untuk orang tu. Yang ni kalau macam range lah, 1,200 kilokalori untuk perempuan. Kalau lelaki 1,500 lelaki. Dan then pemakanan dia pun dia kena tengok jugalah. Kalau macam orang ada kencing manis ni, dia kena tengok pengambilan karbohidrat intake dia. So yang tu memang biasanya kalau orang ada kencing manis dia akan jumpa saya di hospital. So saya akan explain satu-satu lah, maksudnya kalau macam dia nak makan buah, boleh ke dia makan buah? Ada orang cakap buah tu manis yang dia kata macam tu kan. So saya akan cakap dengan dia boleh makan buah, tapi dia kena control portion intake dekat buah tu lah dia ambil. So yang tu memang lagi detail lah. Okay, tapi saya cerita secara general je lah kan. Okay, yang ni kalau guna stevia gantikan gula ketika nak diet boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab stevia ni dia ada apa ni? Kita rasa manis tau, tapi dia tak ada kalori dalam tu. Dia zero kalori. Stevia ni zero kalori. Okay. Tapi dia ada rasa, tapi dia zero kalori lah. So memang selamat lah untuk digunakan. Boleh gantikan dengan sama juga macam kalau macam you pergi dekat Watson ke Guardian kan, dia ada jual yang equal tu kan. Equal tu pun boleh ganti juga. Itu dipanggil pemanis tiruan lah. Kalau gula perang actually dia sama je dengan gula apa ni? Gula putih. Cuma dia punya orang kata apa proses lah. Kalau ikutkan kalori actually dia sama je. Sama je kalori. Alright. Check dekat sini. Korang kat mana ni? Kat rumah lah semua masing-masing. Mana boleh balik Lepas tu kiranya habis ni habis lah. Apa? Arifah habis final ni habis lah. Tak balik college semula lah. Macam mana? Tak dah. Lepas ni intern je lah. Dah ada? Lepas ni intern je lah, tak balik sana dah kot. Melainkan kalau intern kat sana. Memang tak dengar. Hello. Tak dengar. Satu soalan. Okay, tak apa tu dia. Satu lagi soalan, kalau orang ada penyakit 3 serangkai tadi, boleh ke makan ubat hospital dan ambil suplemen lain? Maksudnya makan serentak tu macam mana? Makan serentak. Okay, kalau dia boleh ambil suplemen, boleh ambil ubat, tapi cumanya dia kena jarakkan waktu.
Saya ubat sejam. Kena jarakkan waktu makan ubat dengan suplemen kena jarakkan at least sejam. Sejam. Jangan makan sekali lah, jangan makan sekali. Jangan makan sekali. And then suplemen pun dia kena tengok jugalah. Suplemen dia sometimes kita kena tengok quality of the supplement jugalah. Jangan simply bagi je supplement tu kan. Kadang-kadang kalau macam akak sendiri akak tak percaya sangat kalau supplement yang macam kalau orang jual selalu yang harga-harga dia macam RM10, RM15 macam tu kan. So kalau dia kata yang ni boleh turunkan dulu, dia memang tak lah. Tak, sebabnya kalau you nak cari suplemen, you kena cari betul-betul produk tu daripada mana, you kena tengok background dia, you kena tengok dia punya berapa lama dah produk tu ada. Kita tengok benda tu lah. Kita nak produk yang kita ambil tu berkualiti, baru kita boleh suggest. Okay. Ada lagi ke soalan? Korang punya kampus kat mana ni? Yang fakulti tu tadi kat mana? Fakulti Kampus kota dekat Perkara Jepun. Pandai Cepa. Oh, maksudnya dekat UMK Kelantan tu semua fakulti kat situ ke? Macam mana? Tak, ada 3. Ada 3? Ada 3 kampus. Oh, so yang tadi pelancongan tu hospitality, lepas tu yang Idayunya? Saya wellness kesejahteraan. Oh, kejuruteraan. Kesejahteraan. Wellness. Oh, wellness. Oh, okay. Macam mana? Oh, ada 3 fakulti. Dia dekat sana? UMK? Tak. Ada Banyak. Ada banyak. Macam mana dia ada 3? Okay. Ni semua orang mana ni? Semua orang luar eh? Arifah orang Kuantan lah. Betul. Jayu orang mana? Saya Kelantan. Kelantan. Ramai. Dia muda lagi ya. Okay. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Selalunya kan kalau macam orang yang obese ataupun orang yang nak turunkan berat badan ni, dia still kena buat exercise dengan jaga makan lah. Selalunya kita akan tengok dia 80-20. 80 which means 80 tu makan, 20 tu exercise. So nak tak nak memang kena exercise juga lah. Masih ada apa-apa lagi soalan? Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, jika dah tak ada soalan, okey, saya mewakili grup saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Madiha Mazhar kerana telah sudi menjadi speaker untuk program yang kami anjurkan. Okey, terima kasih juga kepada yang sudi menyertai program kami buat ini. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih sama-sama. Nak minta audio jawabkan form yang dah letak link kat tepi ni. Nak minta semua audience untuk jawab form yang kita bagi link dekat chat box ni. Oh, okay. Audience. Saya nak jawab tak? Saya nak jawab. Saya nak jawab juga lah. Boleh. Nak jawab boleh je. Ada.
Aduh. Kita jawab terus ke ni? Boleh keluar. Nak jawab lepas ni pun tak apa. Nak jawab lah, nak jawab. Buat untuk dia sendiri. Okay. Panjang soalan dia. Yes. No. Masih ada. Sebelum ni pernah buat ke? Korang pernah buat talk pasal kesihatan ke sebelum ni? Tak. Tak. Tak ada lagi. First time. Time. Oh, okay. Apa ni, kalau ada audience dah nak keluar tak apa, boleh keluar dah. Terima kasih sebab join. Untuk akak sekejap nak gambar. Okay. Okay, terima kasih siapa yang join. Sekejap. Okay, tak ada apa-apa dah kan? Sekejap kak, nak tangkap gambar. Tengok gambar. Screenshot. Macam mana nak tangkap gambar ni? Screenshot je. Sorry, kita dah berkumpul. Tangkap gambar dekat skrin ni lah. Screenshot tu. Okay, cepat. Ni tarik tepi. Orang dah nak keluar.